Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pula ke bab yang terakhir. Ini bab terakhir, bab 8, iaitu mengenai penilaian. Macam mana awak nak menyediakan cadangan penilaian. Okey, topik-topik yang awak akan cover pada bab ni adalah yang pertama mengenai format borang penilaian. Okey, macam mana bentuk dia borang penilaian ni. Kemudian penghuraian bidang kerja. Sebab awak nak nilai ni berdasarkan bidang kerja seseorang. Bidang kerja seorang pekerja tersebut. Okey, kemudian apa kriteria awak nak nilai dia? Berdasarkan kriteria apa? Supaya awak dapat nilai prestasi dia sama ada jadi lebih bagus ataupun tidak berubah ataupun jadi lagi menurun. Dan yang keempat adalah penilaian prestasi. Okey. Kita tengok yang pertama iaitu mengenai format borang penilaian. Okey, apa itu penilaian? Penilaian prestasi ini adalah satu pendekatan yang bersistem. Bukan kita pandai-pandai reka-reka, tak ada. Dia bersistem untuk menilai kerja pekerja secara lisan atau bertulis bagi membantu dan memperbaiki prestasi kerja dia pada masa hadapan. Okey. Okey, majikan sepatutnya kena bagi sokonganlah kepada pekerja-pekerja ni supaya dapat mencapai prestasi yang dikehendaki. Maknanya contoh kalau bila kita nilai pekerja tu kita tahu dia punya prestasi dia tu tak berubah ataupun makin teruk. Jadi majikan ni kena berfikir macam mana nak bagi penambahbaikan supaya prestasi dia tu lebih bagus. Jadi kena bagi sokongan lah. Sebab itulah kita adakan sistem penilaian. Kalau kita tak buat sistem penilaian, kemungkinan ada di kalangan pekerja yang prestasi dia makin menurun dan majikan tak akan tahu. Majikan tak sedar. Jadi itu sebenarnya tidak memberi sokongan lah kepada kaki tangan tu supaya untuk menjadi lebih baik. Okey, yang ini adalah format borang penilaian. Okey, awak boleh tengok apa yang ada dalam format borang penilaian ni. Contoh calon, nama dia apa. Okey, jawatan apa? Operator mesin contoh. Operator mesin. Format contoh. Penyelia contoh. Okey, kemudian nama pegawai. Ini tanda tangan ni adalah tanda tangan pekerja tersebut. Okey, supaya dia tahu dia tu dinilai. Ada bukti. Kemudian ini adalah nama pegawai penyelia. Siapa yang membuat penilaian tu. Dari bahagian mana dan tarikh dia menyelia. Okey. Tengok dekat jadual ini, dalam borang ni, ada perkara-perkara yang dinilai. Okey, perkara-perkara dinilai ni, ini adalah contoh ya. Ini contoh sahaja. Tak semestinya semua syarikat guna perkara yang dinilai ni adalah sama seperti ini. Ini contoh sahaja. Jadi, perkara yang dinilai ni bergantunglah kepada prestasi macam mana yang pekerja tu perlu capai. Yang ini berdasarkan majikan lah yang tentukan. Okey. Mungkin ada yang tak terlibat, ada kriteria dekat sini tak terlibat dengan sesetengah tugas. Okey. Jadi boleh tengoklah contoh ni perkara ni dia tengok keterampilan diri dia. Dia punya datang kerja pakaian dia sesuai ke tak sesuai. Okey, kemas ke tak kemas. Lepas tu tengok disiplin dan pengurusan masa dia datang kerja on time ke tidak. Sikap dan kerja berpasukan, adakah dia boleh berkomunikasi dengan orang lain ataupun dia hanya buat kerja sorang-sorang, tak boleh nak buat kerja berpasukan. Okey, ini interaksi dengan anggota bawahan dan rakan sejawat. Ini interaksi dengan pegawai atasan, macam mana dia, mungkin dia dengan pegawai atasan dia baguslah sebab dia takut kan pegawai atasan. Ataupun mungkin jenis yang suka bodek orang tu. Tapi bila dengan rakan sejawat dia sombong. Contoh. Jadi ini semua akan dinilai lah daripada pegawai awak. Kemudian ini adalah maklumat organisasi. Adakah pekerja awak tu faham ataupun maklum ataupun peka dengan organisasi? Adakah dia tahu siapa bos dia? Adakah dia tahu siapa ketua jabatan dia dan seterusnya. Kemudian adakah pekerja tu tahu fungsi jabatan dia? Jabatan dia ni buat kerja apa sebenarnya? Ataupun dia tak tahu, dia hanya datang kerja, dia buat kerja dia je dekat mesin tu. Dia tak tahu apa-apa pun pasal jabatan dia.
Okey, kemudian peranan dan tanggungjawab dia. Yang ini berkenaan lebih kepada tugas lah, nombor 8 tu. Kemudian nombor 9, spesifikasi tugas. Tugas yang dia kena buat tu. Kemudian tahap kemahiran dan pengetahuan. Okey, kemahiran dia yang melibatkan kerja dia dekat tempat kerja tu. Okey, kotak di sebelah ni pula banyak-banyak ni adalah markah penilaian. Okey, markah penilaian. Okay, markah penilaian ni sepatutnya lah dekat atas borang ni dia kena tulis ni kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pegawai hanya perlu tik sahaja markah penilaian tu berdasarkan perkara yang dinilai. Jadi pekerja awak tu berada pada tahap mana. Dan setiap kod tu 1, 2, 3, 4 sampai 10 tu dia ada masuk dia lah. Dia ada skala dia pemarkahan dia. Dia boleh tengok kat sini. Jadi kalau dia rasa pekerja tu setakat memuaskan 5 hingga 6. Dia mungkin dia boleh pilih lah dia nak tik dekat 5 atau dia nak tik dekat 6. Okay. Ini biasalah, ini sama lah macam grade exam awak kan. Kalau A, nak dapat A, dapat markah dia daripada berapa ke berapa. Yang dapat grade B, markah dari berapa ke berapa. Itu je lah. Kemudian dekat sini adalah peratus markah. Supaya kita tahu berapa peratus yang pekerja tu dapat. Okey. Peratus markah. Maknanya kita total up lah. Dah semua ada 10 kan. Kriteria yang dikira pula adalah 10. Okey. Total semua. Kemudian kita tengok yang kita tick tu berapa. Tambah. Bahagi dengan jumlah total darab dengan 100. Baru kita dapat peratus markah. Okey. Okey. Kemudian kita pergi kepada penghuraian bidang kerja. Bidang kerja. Macam mana kita nak tahu sesetengah pekerja tu dia punya bidang tugas dia macam mana. Okey. Kita tengok penghuraian bidang kerja ni. Seseorang pekerja itu telah diarahkan untuk menghasilkan sesuatu produk mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Sekiranya produk yang dihasilkan itu memenuhi kehendak atau spesifikasi, ini membuktikan pekerja tersebut telah menepati kriteria yang telah ditetapkan. Maknanya bila dia boleh buat kerja, itu maksudnya pekerja tu dah menepati kriteria lah. Mestilah kita nak cari pekerja yang boleh buat kerja kan. Kalau dia tak dapat nak buat tugasan ataupun dia tak mencapai matlamat yang kita nak, maknanya dia tak boleh menepati kriteria yang kita nak. Okey, jadi bila dah berjaya menepati kriteria ni, jadi itu maksud organisasi itu dah berjaya menghasilkan analisa kerja yang baik. Okey. Okey, penghuraian bidang kerja. Dalam penghuraian bidang kerja, dia ada spesifikasi kerja. Okey. Spesifikasi kerja ni adalah dokumen bertulis yang menghuraikan segala ciri-ciri, kelayakan dan sifat tingkah laku yang diperlukan oleh seorang pekerja yang membolehkannya melakukan kerja sebaik-baiknya. Okey, maknanya sini semualah akan ada huraian nak pekerja jenis macam mana, on time, ada setengah sekarang kalau awak tengok iklan yang cari pekerja dekat internet tu kan, solat 5 waktu, bertanggungjawab, amanah, itu adalah spesifikasi kerja lah, termasuklah pandai menggunakan komputer, boleh menunggang motosikal, mungkin dibuat servis penghantaran ke macam mana. Okay, kemudian ada deskripsi. Apa deskripsi? Deskripsi ni adalah dokumen yang menerangkan skop, fungsi, tugas, tanggungjawab dan aspek-aspek kerja yang lain. Okey. Dalam dokumen ini dinyatakan perihal kerja dengan ringkas, misalnya cara sesuatu kerja yang akan dialami semasa kerja itu dilakukan. Okey, ini contoh penghuraian kerja lah. Ni contoh ni contoh awak tengok, ni contoh penghuraian kerja untuk penolong penguasa immigration. Okey, dalam dokumen penghuraian kerja ni apa yang patut ada? Okey, awak tengok yang pertama, kena ada nama jawatan. Sekali nama jawatan. Kemudian yang kedua, kena ada grade kerja. Biasanya ada grade kerja lah. Ini kalau bidang kerja yang government punya kan, public servant. Tapi kalau kerja yang swasta, biasanya dia ada grade dia lah. Dia tak ikut grade macam kerja kerjaan ni lah. Okey, kemudian ada jabatan. Awak diletakkan di bawah jabatan mana?
Okey, kena tahu. Kemudian ada senarai tugas. Ni senarai tugas lah. Ni dalam garis merah tu kan yang saya dah buat petak tu. Tu adalah senarai tugas. Okey, untuk menilai prestasi ni. Kita masuk ke topik seterusnya. Jadi, tadi awak dah tengok dah kan borang penilaian. Tapi macam mana kita nak tetapkan kriteria dia? Kita nak tulis macam mana dekat dalam borang tu? Apa kita nak nilai? Berdasarkan apa? Okey. Ni contoh antara kriteria yang dicari oleh majikan. Boleh agak tak gambar tu berkenaan dengan apa? Okey. Gambar dekat otak tu kan. Apa? Kecerdasan. Mana-mana majikan pun mestilah dia nak cari pekerja yang terbaik lah. Yang bijak. Kenapa yang bijak? Sebab dia ada keupayaan untuk merancang. Maknanya dia boleh bekerja sendiri. Majikan lama kelamaan dia boleh lepaskan pada pekerja tu untuk buat menyelesaikan masalah atau tugasan yang diberi. Nanti tak naklah bila ada pekerja, bila kita bagi satu masalah, dia langsung tak nak berfikir. Kan? Sekejap-sekejap pergi cari bos, tanya macam mana ni bos nak ukur, tak pandai guna angkut binian. Lepas tu sampai dekat satu level pula pergi cari bos lagi. Bos macam mana ni saya tak pandai nak tulis laporan. Sikit-sikit tanya. Jadi kalau boleh bos ni nak cari pekerja yang boleh bekerja sendirilah. Okey, boleh buat penyelesaian masalah, boleh menyelesaikan tugasan yang diberi. Okey, itu lebih baguslah. Okey, kemudian ini apa ni pula? Keupayaan pemimpin. Ini contohnya kalau untuk jawatan-jawatan ketua-ketua lah, kena adalah keupayaan pemimpin ni supaya awak tahu untuk buat keputusan dan menerima tanggungjawab tu, sebab awak nak jadi leader kan, ketua pada orang bawahan tu. Ini untuk berkenaan integriti. Sekarang ni susahlah nak cari orang yang ada integriti ni. Okey, integriti ni, apa integriti ni? Sejauh mana kejujuran awak pada diri awak sendiri dan juga dengan orang lain. Ini dalam kesan jangka panjang lah. Kita tak boleh nampak kesan dia pada masa pendek. Integriti Contoh berlaku penipuan, rasuah ke, okey, itu berkait dengan integriti. Okey, kemudian apa lagi kriteria? Gambar apa pula ni? Mudah mesra dengan orang lain. Okey, tak semestinya awak tak boleh pergi kerja, awak duduk seorang-seorang dalam bilik, dalam bengkel, tak bercakap dengan orang, tak boleh. Sebab confirm lah dekat tempat kerja tu bukan awak seorang je, melibatkan juga individu-individu lain. Jadi kena ada sikap ramah mesra tu, mudah mesra atau mudah bekerjasama dengan orang lain. Kemudian keberanian, berani menerima cabaran. Kalau bagi tugas suruh keluar pergi jumpa klien, kena sanggup terima cabaran tu. Okey. Kemudian, ni apa? Kekuatan dalaman. Awak kena ada motivasi diri yang tinggi lah. Keazaman yang tinggi. Okey. Keupayaan untuk bersabar dan bersemangat kental ketika berdepan saat sukar di tempat kerja. Sebab apa yang kita tahu dekat tempat kerja ni memang ada cabaran. Awak belajar pun ada cabaran. Sama juga bila di tempat kerja, cabaran tu lagilah berganda-ganda. Okey, jadi kena ada motivasi diri. Okey, kita masuk kepada topik yang terakhir ni. Sebelum kita tamatkan bab yang ke-8 ni, topik yang terakhir adalah mengenai penilaian prestasi. Okey, apa penilaian mengenai penilaian prestasi ni? Penilaian prestasi ni adalah satu proses sistematik Proses, ia adalah satu proses untuk menilai kekuatan atau kelemahan pekerja dia dalam melakukan kerjaya dia. Untuk kita nilai kelemahan dan kekuatan. Kita bukan nilai kekuatan sahaja. Mungkin ada kelemahan kita nak nilai, jadi kita boleh tahulah tahap pencapaian pekerja tu pada tahap mana. Okey, kemudian dia ada tujuan dia. Kenapa? Penilaian prestasi ni digalakkanlah seharusnya majikan-majikan ni kena buatlah pada pekerja-pekerja dia. Sebab apa? Sebab yang pertama, untuk memberi maklum balas kepada pekerja berhubung prestasi mereka. Mereka ni macam berhak tahulah prestasi mereka tu berada pada tahap mana kan. Jadi dengan cara ini, pemajikan
buat penilaian dan dah boleh bagi tahu result berdasarkan penilaian tu kepada pekerja-pekerja tersebut. Okey, sama macam awak lah kan. Bila awak belajar, dah habis belajar, awak ambil exam, cikgu-cikgu nilai awak, kemudian keluar result, maknanya cikgu tu pihak college bagi tahu result pada awak, beri result pada awak, jadi awak dapat maklum balas tu daripada college. Setakat mana prestasi awak, berapa A yang awak dapat. Okey, berapa B, berapa yang lulus, ada yang fail ke tak. Okey, itu maknanya dapat maklum balas lah. Awak sendiri dapat maklum balas daripada college berkenaan dengan prestasi awak. Yang kedua, menyediakan langkah-langkah tertentu untuk meningkatkan prestasi mereka. Jadi, bila majikan dapat tahu ada pekerja yang tak mencapai prestasi yang dikehendaki, jadi majikan boleh mengambil langkah-langkah tertentu. Jadi, dia akan berbincanglah sama ada mungkin dia patut memberi latihan yang lebih khusus ke taklimat ke bimbingan lah, okey, kepada pekerja yang mempunyai prestasi yang kurang memuaskan ini. Kemudian yang ketiga, memberi asas kepada pihak pengurusan dalam menentukan ganjaran kepada pekerja. Okey, ini jika majikan ada nak memberi ganjaran selain daripada gaji lah, gaji tu memang wajib lah kan. Okey, ini ganjaran tambahan. Jadi dia nak bagi ganjaran tambahan ni mungkin berbeza individu A dengan individu B. Jadi perbezaan ni dia nak bagi berdasarkan apa? Mesti ada satu rujukan. Okey, jika contohlah awak bagi bonus pada si A ni 500, pada si B ni awak bagi 700 kan. Jadi pekerja awak mungkin tak puas hati, dia boleh bertanya, kenapa dia dapat 700, kenapa dia dapat 500. Jadi awak ada asas. Maknanya awak bagi bonus itu berdasarkan penilaian yang awak dah buat terhadap pekerja awak. Jadi pekerja yang ada prestasi yang bagus mungkin akan dapat ganjaran yang lagi tinggi berbanding yang kurang bagus. Okay, kemudian tujuan dia lain memberikan maklumat berhubung dengan keberkesanan, aktiviti pemilihan, latihan dan pembangunan pekerja. Okay, jadi melalui keputusan ni, result dia buat penilaian prestasi ni, majikan boleh tahu keberkesanan aktiviti pemilihan. Maknanya mungkin ada pekerja dia tak sesuai berada di tak sesuai dengan skop kerja tersebut atau tak sesuai berada di jabatan tersebut. Jadi that's why prestasi dia rendah. Jadi mungkin majikan boleh fikir dengan cara lain, tukar pergi ke jabatan lain. Okey, kemudian dia boleh tahu juga keberkesanan latihan yang dah diberikan terhadap pekerja. Kan sebelum ni awak dah belajar kan mengenai bimbingan dan latihan. Contoh-contoh macam majikan buat kursus ke apa kan. Jadi selepas sesi bimbingan dan latihan tu mungkin ada satu tempoh majikan selepas habis tempoh tu majikan boleh nilai sama ada latihan yang diberikan tu memberi kesan atau tidak kepada pekerja ni. Adakah prestasi dia jadi lagi bagus ataupun tidak. Jadi contoh kalau kata lagi prestasi dia menurun ataupun sama, maknanya latihan yang diberikan tu mungkin tak sesuai. Okey. Dan untuk memberi maklumat juga berkenaan dengan pembangunan pekerja. Okey. Kemudian last sekali memberikan maklumat kepada pengurus tentang kualiti sumber manusia yang ada bagi tujuan pertumbuhan organisasi. Okey, ini supaya bila dah buat penilaian kepada semua pekerja-pekerja ni, mungkin secara keseluruhan ni kita boleh tengoklah. Contoh pekerja awak ada 10 orang kan. Jadi 8 per 10, contoh 8 per 10 tu berada pada tahap tidak memuaskan. Jadi awak dah tahu kualiti sumber manusia, sumber tenaga kerja awak berada pada tahap mana. Memang teruk lah kalau 8 per 10 tu majoriti tidak memuaskan tu. Jadi apa yang awak harus lakukan? Jadi dia secara tidak langsung awak ada boleh ambil tindakan-tindakan untuk melakukan penambahbaikan lah dari segi sumber manusia ni. Contoh bila awak buat penilaian 9 per 10 kerja awak semua berada pada tahap sangat memuaskan. Jadi awak tahu kualiti sumber manusia pada syarikat awak tu berada pada tahap yang terbaik. Jadi pertumbuhan organisasi tu mungkin baik. Jadi bila contoh 2 orang saja yang kurang memuaskan, maknanya awak boleh fokuslah pada 2 orang ni supaya kualiti dia tu semakin bertambah. Okey, untuk kaedah penilaian, macam mana kita nak menilai pekerja-pekerja ni? Ada berapa kaedah? Dia ada 3 sebenarnya ya. Okey, kaedah pertama ialah kaedah kita panggil kaedah perkadaran. Kemudian kaedah kedua adalah kaedah
perbandingan pekerja. Kaedah yang ketiga, kaedah yang last sekali adalah kaedah esei ataupun karangan lah kan, karangan. Okey, kita tengok kaedah yang pertama, kaedah perkadaran ni dia menggunakan borang yang diformatkan. Macam tadilah awak tengok kan borang tu kan. Lepas tu ada pula pemarkahan. Satu apa, sangat tidak memuaskan. Dua, tidak memuaskan. Tiga, memuaskan. Empat, apa, bagus. Empat, contoh baik. Lima, sangat memuaskan. Itu kita panggil kaedah perkadaran. Kita bagi markah, ada kadar-kadar dia, rate dia. Okey, untuk kaedah perbandingan pekerja pula, ini kita kelaskan pekerja berdasarkan faktor-faktor. Okey, contoh dia faktor prestasi kerja dan nilai dia kepada organisasi. Okey. Contoh mana kita boleh tengoklah pekerja A dengan pekerja B macam mana dari segi prestasi kerja. Yang ni boleh jahit baju sampai 50 helai sehari. Yang ni jahit baju hanya 40 helai sehari. Jadi berdasarkan faktor tu kita dah boleh kelaskan prestasi dia ni lagi bagus daripada prestasi yang seorang lagi. Okey. Okey, untuk kaedah yang terakhir iaitu kaedah esei ataupun kaedah karangan ni, penilai menghuraikan prestasi pekerja yang merangkumi kelebihan dan kelemahan dalam bentuk esei. Ni penilai lah majikan awak lah. Dalam bentuk esei, dia keluarkan satu muka surat tu esei penuh. Dia cerita macam ni. Tak ada markah, okey? Yang ni tak ada markah. Tak ada lah tik-tik 1, 2, 3, 4, 5, tak ada. Ini dalam bentuk ayat lah. Dan dalam tu juga akan boleh dikemukakan juga cadangan bagi membaiki prestasi pekerja. Okey. Okey, jenis dan tempoh penilaian prestasi. Untuk bagi jenis dan tempoh penilaian ni, kita ada dua jenis sebenarnya. Okey, jenis yang pertama penilaian informal. Yang tidak rasmi lah kalau kita katakan. Dia berlawanan dengan formal. Kemudian yang kedua adalah penilaian bersistematik. Okey, yang ini bersistematik ni dia ada cara-cara dia lah, dia ada prosedur dia. Kalau informal ni dia tak rasmi lah, ikut hentam sajalah dia nak nilai macam mana kan. Kita tengok bahawa penilaian informal ni dilakukan dari hari ke hari di mana penyelidik secara spontan memberitahu tahap kerja yang dibuat oleh seorang pekerja. Maksudnya setiap hari dia pergi round, dia masuk bahagian production, dia tengok seorang. Lepas tu dia boleh cakap terus lah. Awak macam ni, awak macam ni. Jadi itu adalah penilaian informal. Okey, berlaku apabila seorang pekerja menemui pengurusnya atau penyelianya untuk mengetahui komen pengurus. Ini pekerja yang bagus. Mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali dia pergi jumpa dengan bos dia, dia tanya bos dia macam mana tahap kerja dia. Adakah mencapai prestasi yang dikehendaki oleh syarikat. Okey, dia boleh tanya direct. Ini maksudnya penilaian formal lah, tak memerlukan tanda borang-borang ke apa, tak perlu. Dia pergi sembang je dengan bos ni. Okey, biasanya berlaku di dalam organisasi yang kecil dan tidak ramai pekerja. Biasanya kalau dah pekerja sampai 300, 400, 500 orang, tak adanya pekerja nak cari majikan, entah majikan dia pun dia tak kenal. Kan? Jadi berlaku dalam organisasi kecil lah, syarikat yang kecil-kecil ataupun dalam jabatan-jabatan sahaja. Okey, kaedah yang kita tengok jenis yang kedua, jenis dan tempoh penilaian yang kedua adalah melalui penilaian bersistematik. Okey, penilaian bersistematik ni dilakukan dengan menggunakan kaedah tertentu dan dibuat dalam jarak masa setahun sekali ataupun setengah tahun sekali. Ni dia bagi syarat. Dia dah cukup 6 tahun, boleh buat penilaian bersistematik ni. Cara ini menggunakan format tertentu dan kriteria yang telah ditetapkan oleh sesuatu organisasi. Ini dia ada format dia lah. Okey. Okey, itu saja dan ini adalah soalan untuk awak buat ulang kaji sajalah. Okey, nanti selepas dah habis semua ni 8 bab semuanya, yang ini latihan untuk bab yang terakhir ni. Jadi awak boleh salin dulu soalan ke apa. Okey, sebagai ulang kaji awak lah sebelum awak
menduduki peperiksaan. Okey, itu sahaja daripada saya. Selamat maju jaya. Terima kasih.